Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully semua sihat hari ini, yang attend hari ini. InsyaAllah ada lagi yang masuk tu nanti. Tak apalah kalau kita nak tunggu semua kan, takut tak siap kan. So malam ni ada just 10 slide je untuk Avera. Sebab saya rasa ramai yang dah tahu pasal Avera ni. Tapi mostly yang tahu pasal Avera Gel. Okeylah, sebelum tu saya nak ucap tahniah dulu. Pertama pada yang datang, yang available pada malam ni. Yang kedua, saya ucap tahniah pada top seller semua. Daripada DC, Sutra Shop, kepada stokis, agent dan DS. Kemudian saya nak ucapkan tahniah juga pada yang lain-lain yang support Sutra sebelum ni. Sebab saya tengok report, beza tak banyak. Ada yang beza yang antara yang menang ketiga tu, beza dengan keempat kelima tu kadang ada beza RM10, ada beza RM100, macam tu lah, tak jauh. Tapi Alhamdulillah lah sebab saya nampak perubahan, especially masa sale hari tu, dalam masa 2 hari tu, lebih kurang 1000 botol MPS dijual. Even kita terpaksa tambah lagi production. So Alhamdulillah. Okay, so malam ni seperti yang dijanjikan, kita akan ceritakan berkenaan Sutra Avera. Sutra Avera series lah. Sutra Avera. Kalau nak tanya, boleh tanya terus nanti. So sekarang ni saya nak start lah. Kat depan ni gambar orang putih. Saya letak orang putih lah. Konon-konon dulu macam nak ada kita punya apa nama bulletin sendiri, tapi memang tak sempat lah nampak ni. Okay, kita start sekarang berkenaan dengan Sutra Avera. Nama Avera tu sebenarnya datang daripada aloe vera lah, tapi sebab kita nak namakan dia cantik, kita letak Avera. Daripada situ kita automatically kita macam dah biasa. Avera ni adalah aloe vera. So kalau tengok gambar kat depan tu, saya ada letak gambar apa nama aloe vera gel, aloe vera pokok, and then kita ada produk di sini tak lengkap lah. Sebab saya pun macam tak sempat. So start daripada shower gel, kita ada aloe vera gel, shampoo, facial cleanser man and woman. So ini yang akan saya ceritakan nanti. Tapi sebelum saya nak cerita nanti, saya nak terangkan sedikit lah berkenaan aloe vera. Kenapa kita guna aloe vera, apa kebaikan aloe vera, apakah properti-properti yang kita gunakan di dalam produk Avera. Okay, kita start. Sorry. Okay, Sutra Avera ni kalau ikut start awal-awal dia, apa dia panggil, dia letak di bawah kategori wellness. Ini adalah produk wellness yang pertama. Sebab sebelum ni Sutra hanya ada aloe vera, aromaterapi dan juga fragrance. So apabila ada aloe vera ni, saya jadikan dia satu lagi kategori baru, iaitu wellness. So automatically dalam Sutra ada 3 kategori: aromaterapi, fragrance and wellness. So aromaterapi produk lah, based on essential oil. Kita ada contoh macam oil, blended oil, apa semua tu lah. Garam, multi-purpose spray. Then kita ada fragrance, iaitu perfume kan. Mohon off mic, suara Encik bergaung. Kenapa? Suara saya tak clear ke sebab saya yang bergaung? Ke macam mana? Boleh dengar tak? Clear ke tak? Ke bergaung suara saya? Okay. Clear. Clear okay. Sebab nak tahu tu je. Okay. Tak. Okay. So Sutra Avera macam cakap tadi ada 3 kategori. So dia dah masuk dalam wellness. Produk pertama yang kita kerja dalam wellness, aromaterapi, fragrance and then wellness. Wellness adalah produk gabungan yang menggunakan extract dan juga essential oil dalam satu produk. So saya kategorikan ini sebagai wellness. Kalau aromaterapi 100% essential oil, penggunaan essential oil. Kalau fragrance pun sama, ataupun di dalam bentuk perfume macam tu lah. Tapi wellness kita gabungkan essential oil dan juga extract. Dalam kes Avera, kita gunakan aloe vera extracts. Saya tulis dekat situ 201. Apa yang dipahamkan 201 adalah kita menggunakan ekstrak aloe vera yang dipekatkan ataupun yang dikonsentratkan menjadi 200 kepada 1. Maknanya
dalam 1 kilo ekstrak tu terdapat 200 kilo of aloe vera. Boleh faham Maknanya kita ekstrak je kepekatan dia 1:200. Dalam 1 kilo ekstrak tu yang kita dah buat, dia mengandungi 200 kilo aloe vera. Meaning that dia punya kepekatan ataupun dia punya potent itu hingga 200 kali. So sangat kuat. Maknanya kalau you guna 1 gram bersamaan dengan, kalau 1 kilo bersamaan 200 kilo, 1 gram bersamaan dengan berapa? Begitulah. Maknanya agak tinggi dia punya kepekatan. And then kita khaskan aloe vera ni untuk segmen kepada kulit yang sensitif. Khas untuk kulit yang sensitif. Ada orang yang ada masalah kulit kering, ada masalah kulit, kulit sensitif, kulit kering, ruam, rashes apa semua tu. Itu adalah salah satu sebab utama kenapa kita buat atau kita keluarkan sutra aloe vera. Okey, khas untuk kulit sensitif, kulit kering, kulit masalah. Ini yang kita nampak selalunya orang ada masalah. Tak semestinya orang tua, tapi kanak-kanak pun boleh, bayi pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya juga mengalami dia panggil tumit merekah sebelum ni. So kita gunakan aloe vera sebab aloe vera dia ada yang satu properties yang tak ada pada benda lain, iaitu bersifat hygroscopic. Hygroscopic adalah dia boleh bersifat adalah dia boleh absorb dia panggil moisture daripada luar, daripada environment, dan juga menghalang moisture daripada dalam kulit keluar. So that's why dia ada satu barrier yang dibuat kat situ. Itu sebab kalau kita apply dekat tumit, sangat sesuai. Tumit mereka sangat cepat baik. Sebab dia tak bagi tumit ni mereka, sebabnya kulit kita air selalu keluar daripada kulit lah. So dia kering, so dia mereka. Jadi bila kita letak aloe vera, dia bersifat hygroscopic, dia tahan air keluar daripada kulit dan dia juga absorb moisture daripada luar. So kulit kita akan cepat apabila moisture bagus, kulit akan lebih cantik lah, akan lebih tertutup lah yang mana merekah tadi. Okey. Oh, sorry. Okey. So mengapa aloe vera? Mengapa aloe vera? Mengapa aloe vera? Agak-agak lah. Kenapa aloe vera? Ada boleh jawab? Masih, please. Mudah didapati. Xiaomi apa beza ekstrak dan minyak pati? Okey. Macam ni, kalau nak baca macam ni, nak kata okey, ekstrak bagi kita minyak pati pun ekstrak. Mashi, can you boleh tak tolong off mic? Mashi. Oh, ya. Mashi. Okey. Okey. Ekstrak dengan minyak pati. Minyak pati juga ekstrak, cuma dia dalam bentuk minyak yang kita ekstrak, kita guna keluarkan menggunakan masih mic on. Okey. Dan kalau ekstrak ni selalunya kita menggunakan teknik lain daripada penjulingan, seperti pengekstrakan air solid, air kepada air pepejal, macam kita macam kita nak rebus ubi sampai ubi tu benyek, macam itulah, kita ambil air dia kan, tu kita ekstrak guna air. Ada ekstrak guna alkohol. So dia dalam bentuk ekstrak ni dia dalam bentuk bukan selain daripada oil, selain daripada minyak. Kalau minyak tu dia meruap berbau kan, ekstrak tak, dia tak ada bau, tak ada apalah. Kalau ada bau pun dia sedikit sangatlah. Okey, so sekarang saya tanya, mengapa aloe vera? Sebab mudah didapati kan. Yang pertamanya, nilai pasaran tahunan dia lebih kurang 13 bilion. Nilai pasaran tahunan aloe vera ni sendiri, sama ada dalam bentuk makanan, dalam bentuk kosmetik, dalam bentuk bahan aktif ekstrak, nilai dia lebih kurang 13 bilion. Kan? So banyak digunakan dalam bidang kosmetik, pharmaceutical dan makanan. Macam saya cakap tadi, nama botanika dia Aloe barbadensis Miller. Ini yang kita gunakan. Dan juga dia mengandungi pelbagai komponen bioaktif seperti enzim, vitamin, mineral, asid amino dan antioksidan. Sorry, dia pun salah. Okey, sebab dia bila kita pakai aloe vera ni, is actually kita dah tak perlu banyak marketing sangat, sebab semua tahu aloe vera, yes, aloe vera baik untuk main. Jadi ini peluang bagi kita, just tap on the market. Jadi kita tak payah banyak kerja. Ini saya ini adalah salah satu teknik ataupun salah satu cara bagaimana kita nak sutra nak
dikenali, nak brand tu nak dikenali. So senang kan. Jadi ada tak produk aloe vera? Jadi ada, boleh dapatkan daripada Sutra, boleh dapat. Jadi automatically kita dah join kita dah join the player dalam aloe vera ni. Jadi senanglah, dah tak banyak sangat kerja lah, tak banyak sangat terlampau banyak. Cuma sekarang kita nak promo brand. So alhamdulillah saya rasa strategi itu menjadilah. Okey, komponen aktif aloe dan ciri-ciri ni khas untuk kulit. Dia ada banyak ciri-ciri komponen aktif yang untuk makanan, untuk makanan juga farmaceutical, tapi untuk ini kita cerita hanya untuk kulit. Yang pertama, komponen aktif yang ada adalah enzim. So dekat dalam aloe vera ada 8 jenis enzim. Kalau itu baca kat situ, alase, alkalines, fosfatase, amylase. Kalau ada S belakang ni semua ni, itu adalah enzim. So kalau kita nak baca memang susah lah. Tapi you all tak payah hafal. Tapi at least you all tahu ada enzim. Bradykinin, carboxypeptidase, catalase, cellulase, lipase, peroxidase. Ini semua adalah enzim-enzim. Jadi tak payah hafal, macam cakap kali tak payah hafal nama, at least you tahu maknanya dah ada apa dalam aloe vera, ada enzim. Contoh kat sini adalah bradykinin yang membantu mengurangkan inflamasi yang berlebihan pada kulit. That's why apabila kulit kita ada inflamasi, tak kisahlah rashes ke, eczema ke, ada blister ke apa, ataupun kena panas, jadi fungsi enzim ni tadi, bradykinin ni adalah untuk mengurangkan inflamasi. Itu sebab aloe vera sangat sesuai untuk sebagai anti-inflammation. Selain itu, enzim lain juga membantu memecahkan rantaian gula dan lemak. Boleh komponen aktif satu dia adalah enzim. Ingat enzim. Ada berapa enzim? 8. Salah satu enzim yang membantu mengurangkan inflamasi? Bradykinase. So rantaian enzim lain adalah untuk memecahkan rantaian gula dan lemak. Ni saya ulang baliklah. Kalau saya ulang tu faham-fahamlah. Dan kemudiannya dia ada asid lemak. Mengandungi 4 steroid tumbuhan. Kolesterol, kampesterol, beta-sitosterol, lupiol. Ini kalau ada all belakang ni, ini sangat bagus. Kalau contohnya, kalau apa yang saya belajar pasal asid lemak, bila adanya kampesterol ataupun beta-sitosterol ni, lupiol ni, ini adalah mimik kepada kolesterol. So dia bersifat anti-kolesterol. That's why ada orang yang menggunakan dalam makanan ataupun macam jelly tu kan. Jadi ianya bagus sebagai anti kolesterol. Tapi dalam bab kulit ni dia bertindak sebagai anti-inflammatory. Sekali lagi, tadi kalau kita tengok enzim pun anti-inflammatory, sekarang asid lemak pun anti-inflammatory. Lupiol, lupiol dalam ni bukan lupia, lupiol bertindak sebagai antiseptik dan analgesik. Okey? Boleh faham Sangat ringkas. Mudah kan. Jadi inilah kegunaan asid lemak di dalam aloe vera kepada kulit. Lupiol bertindak sebagai antiseptik dan analgesik. Jadi kalau kena panas, kita merasa mendidih, perit, inilah tindakannya lupiol ni tadi sebagai antiseptik untuk mengelakkan berlakunya jangkitan dan juga bertindak sebagai analgesik untuk mengurangkan rasa sakit. And then dia ada hormon. Siapa tak tahu dalam pokok aloe vera ada hormon. Auxin dan juga gibberellin membantu dalam penyembuhan luka dan sebagai anti-inflammatory. Sekali lagi Jadi kalau you all kena luka, you ada luka yang bertindaknya dalam healing tu tadi ataupun dipanggil wound healing tadi adalah auxin dan gibberellin. Inilah hormon yang terdapat dalam aloe vera untuk membantu proses penyembuhan luka. Okey. So kalau tengok dan juga sebagai anti-inflammatory. Jadi kalau tengok tadi ada enzim, ada asid lemak, ada hormon yang bertindak sebagai anti-inflammatory. Jadi boleh bayangkan tak berapa strongnya, berapa kuatnya aloe vera ini sebagai anti-inflammatory. Kan? Jadi sangat sesuai. That's why you tak heranlah kalau orang pakai dia untuk luka eczema, apa saja inflammation dekat kulit, dia akan heal dengan cepat. Okey, bahan lain yang ada. Apa yang ada lagi selain daripada tu? Dia sebenarnya ada lain tau. Ada banyak lagi tapi saya tak explain lah sebab yang ni khas untuk kulit kan. Dia mengandungi 22 asid amino yang diperlukan oleh manusia. Okey.
Contohnya kat sini sekali lagi salicylic acid sebagai anti-inflammatory dan juga antibakteria. Lepas tu ada lagi lignin. Ini lignin adalah membantu memudahkan bahan lain menyerap ke dalam kulit. Ini merupakan sebagai transporter. Maknanya kalau kita ada kita gunakan apa nama aloe vera gel, at the same time ada ekstrak lain dalam produk tu, jadi jadi lignin kat sini fungsi dia akan membantu bahan-bahan lain mudah masuk ke dalam kulit. Jadi ianya akan lebih cepat berkesan. Okey. Dan juga dia mengandungi saponin 3% daripada kandungan gel yang didapat di dalam daun tadi, di dalam daun aloe vera yang mempunyai ciri-ciri sebagai pencuci dan juga antiseptik. So jangan berkesan Jadi kalau you all nak buat as a cucian antiseptik jadi apa nama aloe vera bagus. Siapa pernah tengok orang siat daun apa nama kulit itu kan? Dia punya sap itu dia gosok-gosok dia akan menghasilkan buih. Jadi itulah saponin. Saponin dia akan menghasilkan buih sebagai pencuci. Tapi jaga-jaga dekat aloe vera ni dia ada apa nama yang dipanggil anthraquinone. Anthraquinone ni adalah yang terdapat dekat bahagian kulit tu yang warna kuning yang warna apa. Tu itu sangat-sangat apa nama sensitif kan. Jadi kena jaga-jagalah kalau you all tak guna aloe vera tak guna aloe vera tapi you all ada pokoknya dekat luar dekat rumah you nak guna ambil buang yang bahagian kulit yang atas yang warna kuning tu, buang. Jadi ambil yang dalam sahaja. Sebab yang kuning tu nanti dia akan boleh menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Ini real time bila saya tengok bila orang ada budak praktikal dululah. Dia tak tahu kan, dia tak pakai apa dia. Dia tak pakai glove untuk buat tu. So bila kuning yang bahagian sap tu kuning apa nama tu kena dekat dia punya kulit, so dia menghasilkan satu inflammation yang sangat besar. Itu merupakan kuning tu merupakan apa nama cecair kuning tu merupakan apa dia panggil sistem pertahanan kepada aloe vera tu sendirilah sebenarnya. Just untuk info salicylic acid aloe vera ini natural dia. Manakala dia panas itu salicylic tu lainnya yang itu sintesis ya dok. Alright. Okey. Terima kasih dok atas dia punya nama tukar-tukar ni. Siapa Oppo? Oppo tolong silence. Okey. Belum. Siapa Oppo? Tolong silence. Okey, sekarang kita tengok pula mekanisme tindakan aloe vera pada kulit. Tadi kita tengok komponen aktif. Betul? Apa yang ada komponen aktif yang ada? Enzim, hormon, asid lemak, ada lignin, ada apa lagi ni panggil? Apa lagi yang ada tadi? Lignin, ni lah apa nama dia panggil? Bahan lain jugalah So kita ada beberapa yang bagaimana kita tengok aloe vera ni sangat sesuai untuk kulit. Okey, sekarang kita tengok mekanisme tindakan aloe pada kulit. Satunya adalah penyembuhan luka. Penyembuhan luka. Bagaimana dia bertindak adalah disebabkan oleh glukomanan. Glukomanan ni adalah polisakarida. Polisakarida dia panggil manus rich ni lah. Polisakarida. Saya nak convert kepada bahasa Melayu sangat susah. Jadi kita panggil kalau nak tahu paling senang glukomanan adalah daripada polisakarida dan gibberellin. Gibberellin ni itu hormon pertumbuhan tadi yang berinteraksi dengan reseptor faktor pertumbuhan di dalam fibroblast sekaligus merangsang sintesis kolagen. Ini adalah apabila luka. Mungkin doktor nanti boleh tambah sikit Dr. Elmi. Apabila kena luka, body automatically akan menghasilkan apa nama yang dipanggil fibroblast tadi kan. Jadi kalau baca kat sini, so jadi dia akan menghasilkan yang sekaligus akan merangsang sintesis kolagen. Kolagen ni akan terbentuk pada luka tadi itulah So aloe gel bukan sahaja meningkatkan kandungan kolagen pada luka, tetapi ia juga mengubah komposisi kolagen lebih kepada kolagen type 3. Kolagen ada banyak jenis So jadi dalam bab luka ni kolagen yang banyak adalah kolagen type 3 dan jadi ianya akan meningkatkan tahap penghubung silang kolagen. Jadi kalau you all tengok luka macam kuping tu dia panggil tu dah berlakunya apa dia panggil granulation apa nama. Itu adalah disebabkan oleh apa nama berlakunya sintesis of collagen dan juga apa nama ini tadi posisi collagen type 3 tadi kan. So dia akan menghasilkan penghubung silang
Kalau yang tahu dia bersilang-silang tu, so dia akan menghasilkan satu lapisan tu lah. Jadi kemudiannya oleh yang itu dia akan menciptakan pengecutan luka. That's why tadi kalau you tengok luka nanti dia makin kecut, makin kurang diameter dia. Betul? Makin kurang diameter dan meningkatkan kekuatan tisu parut yang terhasil. Kekuatan tisu parut yang terhasil yang tadi adalah untuk mengelakkan daripada berlaku luka lagi lah. Kalau you nak tahu yang dekat tangan saya ni, ni salah satu daripada luka. Kalau tengok kat sini, ni lah maknanya kalau saya nak kata pencutan luka tadi, luka dah habis, so dia akan macam tisu parut kan, menghasilkan kekuatan tisu parut yang tak mudah putus. So kalau putus ni dah habis dah saya punya parut ni. Yes, betul doktor. Terima kasih doktor. Okey, ini adalah mekanisme tindakan alur pada kulit untuk penyembuhan luka. Okey, sekarang kita tengok satu lagi. Kesan pendedahan UV dan radiasi gamma kepada kulit. Antioksidan protein iaitu metallothionein menghalang pengeluaran dan pelepasan terbitan keratinosit kulit seperti interleukin sekaligus menghalang kesan UV. Yang ini kalau nak cerita lebih lanjut susah. Jadi saya nak cerita kat sini adalah apabila adanya Sekolah mana boleh macam tu. Adeline off mic Adeline. Adeline off mic. Adeline off mic. Macam mana saya nak Macam mana saya nak off mic dia? Boleh ya? Host boleh mute kan participant? Oh, dah tekan tak boleh ya? Boleh. Kalau tak kau bagi co-host kan kat. Okey, boleh. Aku biar aku mute semua. Aku mute kan kau. Okey. Okey. Jadi saya nak cerita kat sini, kalau cerita lebih lanjut panjang pendedahan kesan UV ni. Jadi kita nak cerita kat sini adalah di mana aloe vera dia ada antioksidan protein iaitu metallothionein ni tadi. Metallothionein ini yang halang yang memberi yang bekerja sebagai menghalang kulit kita daripada terdedah kepada UV dan radiasi gamma. Jadi kita nak tahu yang itulah sebenarnya. Kalau cerita lanjut panjang, susah. Betul tu doktor. Macam lilin, betul. Itulah dia. Itulah dia. Doktor dah cerita kat situ, protein ni macam lilin, yes. Mengandungi melindungi kulit daripada cahaya UV. Senang. Itulah ceritanya. Cuma saya baca dia lagi segi saintifik dah susah nak explain. Tapi kena fahamlah mengatakan yang aloe vera ada antioksidan protein tadi yang boleh menghalang daripada terdedah kepada UV dan radiasi gamma. Alright. Sekarang kita alih kepada sebagai anti-inflammatory. Siapa lagi ni? Sorry. Mana nak tutup ni mic dia? Nak cuci. Okey, done. Okey, sebagai anti-inflammatory, anti radang tadi aloe vera ni dia menghalang tapak jalan pathway cyclooxygenase dan mengurangkan pengeluaran prostaglandin itu daripada asid hyaluronic. Inilah kalau nak cerita lanjut pun susah, tapi kita kena faham aloe vera ni bertindak menghalang tapak jalan ni tadi sebab cyclooxygenase ni adalah yang menyebabkan apa doktor? Itu saya ada explain dalam lanjut dalam dalam produk apa produk gout away saya tak ingat. Tapi itulah dia sebagai bertindak sebagai anti-inflammatory, anti radang. Okey. Mana kita kena fahamlah yang dia macam mana dia bertindak, inilah dia menghalang tapak jalan cyclooxygenase daripada dipanggil merembeskan prostaglandin ni tadi mengurangkan pengeluaran prostaglandin untuk menghalang daripada berlakunya inflammatory. Okey. Ni dia. Hai, comel tak? Dia kesan melembab dan anti penuaan. Okey. Mucopolisaccarida membantu mengikat kelembapan pada kulit. Maknanya sekali lagi polisaccarida banyak membantu dalam kesan-kesan apa yang dipanggil
melembab atau moisturizing. Ini yang saya kata tadi tu, dia bersifat hygroskopik, di mana dia bantu mengikat kelembapan pada kulit. Keduanya dia menghalang daripada air daripada kulit keluar daripada kulit. Itu yang penting, hygroscopy. How to spell hygroscopy? HYGROSCOPIC. Hygroscopy. Okey, alur merangsang fibroblast menghasilkan kolagen dan fiber elastin, menjadikan kulit lebih ajal dan elastik serta kurang kedutan. Okey, inilah dia. Ada chat siapa doktor Okey, hygroscopy. Okey. Yang ketiganya, dia mempunyai kesan kohesif, kesan kohesif ke atas pengelupasan sel epidermal dengan menguatkan ikatan antara sama lain, menjadikan kulit lebih licin. Kohesif ni adalah kesan kohesif ni adalah kesan tidak balas, macam nak cakap macam mana, dia bertimpa-timpa lah kesan dia tu so dia nak elakkan daripada pengelupasan ni tadi mengelakkan pada pengelupasan sel sekaligus dia akan menjadikan ikatan antara sel tu lebih kuat, so kulit akan lebih licin, gebu. Hygroscopic. Hygroscopic. And then finally, sekejap. Sorry. Dan juga asid amino yang bertindak sebagai agen estrogen untuk mengecilkan liang pori. Jadinya apa dipanggil kesan-kesan melembab dan anti penuaan ini adalah disebabkan oleh 3-4 perkara ni tadi. 4 perkara ni tadi. Mucopolysaccharida yang bersifat hygroskopik untuk mengikat kelembapan pada kulit. Yang keduanya, dia merangsang fibroblast untuk menghasilkan kolagen. Kalau nak rasa kulit pipi gebu dan ni, bolehlah gunakan aloe vera gel tu tadi dekat muka agar ia akan menghasilkan kolagen dan fiber elastin supaya kulit lebih anjal. Okey. Apabila kulit anjal dan elastik, maka kedutan berkurang. Mempunyai kesan kohesif ke atas pengelupasan ni tadi. Ni again lah saya cakap tadi. So apabila berlakunya kurangnya berlakunya pengelupasan sel epidermal, so dan terjadinya ikatan yang sangat kuat antara sel, so kulit akan lebih licin. Jadi tengok siapa kulit muka licin dalam pengedar sutra. Maknanya kita tahulah dia menggunakan aloe vera. Senang nak claim kan. Yang akhir sekali adalah asid amino. Asid amino sebagai agen estrogen untuk menghilangkan liang pori. So ini adalah benda-benda yang kita faham, yang kita tahu, yang sutra tahu apa ada dalam aloe vera. Jadi itu yang kita jadikan produk. Okey. Satu lagi ini, kita kat sini dia bertindak sebagai antiseptik. Kalau baca yang dekat atas tu, aloe vera was officially registered in the US Pharmacopoeia since 1820 as an antiseptic and skin protecting medicine. Ini dalam herbalaloevera.com lah. So kat dalam ni fungsinya tadi apa aku tulis ni, mengandungi 6 agen antiseptik. Banyak kali tekan. Lupiol, salicylic acid, urea, nitrogen, cinnamic acid, phenol dan sulfur. Kesemuanya menghalang serangan kulat, bakteria dan virus. Ingat So ada 6 agen antiseptik dalam aloe vera, iaitu lupiol. Lupiol ni tadi adalah dalam asid lemak tadi kan. Salicylic acid, lepas tu ada urea nitrogen, cinnamonic acid, phenol dan juga sulfur. Yang ingat dalam aloe vera pun ada sulfur, walaupun sulfur dia bukanlah kuat sangat macam tu. So kesemuanya menghalang serangan kulat, bakteria dan virus. Jadi you all nak tahu strong tak strongnya aloe vera ni, cuba tengok pokok dia kan. Cuba tengok daun dia. Kalau dia tumbuh cantik segar tu tak adalah sangat berlubang-lubang, betul tak? Hijau ya kan. Kalau ada layu pun sebab terlampau panas, then dia tak tahan dengan cuaca panas lah. Bila ada cuaca panas, you jangan siram pula pokok tu. Nanti Waktu kali ada 3 kan. Sabar tuan-tuan. Sabar tuan-tuan. Okey.
Okey, sekarang alah laju sangat pula. Sorry. Ada soalan? Tak ada soalan. Lepas ni kita nak masuk bahagian produk dah bahagian produk aloe vera. Kenapa ni? Okey. Ini adalah aloe vera. Ini macam Lan dah katalah, Lan dah cuba aloe vera siri ni sangat sesuai untuk kulit kehidupan saya apa semualah. So sekarang kita masuk dalam bahagian ni. Okey, yang pertama produk aloe vera adalah aloe vera soothing and moisturizing gel. Ini adalah produk yang mula-mula kita keluarkan. Produk ini apa dia plug sebarang kulit ke? Boleh insya-Allah. Nanti kita tengok Nanti kita tengok ni. Pertama setiap produk ni apa kekuatan dia ya. So kalau kita tengok yang first kali produk yang kita keluarkan aloe vera series adalah soothing and moisturizing gel. Ini kita keluarkan produk ni pada tahun 2000. Kita tengok first Maha kita join. Saya ingat 2016 atau 18, 16. Kita keluarkan. So ini adalah formula semula jadi aloe vera dengan kepekatan macam cakap tadi, aloe vera dengan kepekatan 201 sebagai bahan utama. Siapa ni? Okey. Apa nama dia panggil tadi? Siapa yang langsung lambat tadi? Apa yang dimaksudkan dengan aloe vera dengan kepekatan 201 ialah aloe vera yang kita gunakan ni adalah dalam 1 kilo ekstrak tu dia bersamaan dengan 200 kilo aloe vera. Maknanya dia punya kepekatan tu yang dikompreskan daripada 200 kilo aloe vera tadi dijadikan 1 kilo dalam bentuk powder. Okey, itulah dia. Jadi dia punya kekuatan tu bersamaan dengan 1 kilo bersamaan dengan 200 kilo. So kalau kita pakai 1 gram, 2 gram bersamaan dengan berapa kilo kan. Itulah dia punya kekuatan dia. Okey, bahan lain yang terdapat dalam aloe vera moisturizing gel ni adalah kulit tembikai, timun, minyak tea tree dan pudina. Okey, kenapa kita pakai Kenapa kita pakai? Selain daripada kita nak jadikan aloe vera sebagai pelembab, sebagai untuk moisturizing dan juga soothing, tapi kita fikirkan dekat market masa tu, sebelum kita nak buat, kita kena fikir kat market. Masa tu ada banyak produk aloe vera. Kalau kita tahu ada produk Forever 21 lah, apa lagi ada banyak lah. Masa tu dia jual dalam bentuk yang bulat tu, yang jar bulat tu. Masa kita pun keluar masa pakai dalam bentuk bulat tu. Tapi kita nak bezakan dia, dengan produk kat luar. Itu yang kita pakai dengan kulit tembikai. Kulit tembikai yang tu yang kita makan tu yang putih tu. Seperti kita panggil watermelon rin tu kan. Rin orang tak salah samalah. Kita fikirkan kat sini kenapa apa justifikasi kita pakai kulit tembikai adalah sebabkan kita kalau tengok tembikai ni how strong dia punya kulit, walaupun dia tak tapi apabila tembikai ni dia punya fisiologi dia selalunya bila orang tanam dekat lapangan jadi dia terletak je atas tempat panas tu, tapi dia tak kecut. Nampak tak? Dia tak kecut. Tuhan jadikan dia sangat strong walaupun tengah panas dan dalam masih segar, masih merah. Jadi dia punya cirinya adalah dekat dia punya kulit tembikai tu, dekat yang putih tu, yang itu very strong dia punya moisturizing dia. Maknanya kandungan ekstrak dia sangat sesuai untuk memberikan kepada ciri-ciri moisturizing kan. Kemudian kita ada timun, timun untuk melegakan, soothing kan. Ada kita ada minyak tea tree sebagai antiseptik. Tambah lagi dah ada antiseptik, tambah lagi sebagai antiseptik. Dan pudina ni kita nak bagi after peppermint kita nak bagi soothing effect lah, nak bagi sejuk sikit bila kita pakai kan. Jadi itulah sebabnya kita menggunakan bahan tambahan di dalam aloe vera soothing dan moisturizing gel. Okey, fungsi utama dipanggil aloe vera soothing ni, kita selalu panggil aloe vera gel lah. Kalau kat luar ataupun dalam kita sama kita panggil aloe vera gel jadi jangan silap dengan aloe vera shower gel. Ni aloe vera gel. Fungsi utama dia lah untuk melembabkan kulit. Kemudian kita buat satu lagi, dia nak melegakan masalah kulit akibat sunburn, ruam, eczema, terkena panas, jerawat dan luka. Jadi ini adalah fungsi utama, fungsi apa sebab kita keluarkan aloe vera gel ni.
Dua fungsi utama, melembabkan kulit dan juga untuk melegakan masalah kulit. Apa masalah kulit tadi? Itulah dia, sunburn, ruam, eczema, kena air panas, jerawat, luka. Saya pernah sendiri terpernah kena air panas. Bukan air panas, minyak panas. Bila kita masak tu kena minyak panas. Terus sapu dengan aloe vera gel. Daripada dia nak mengelembung, terus tak jadi nak melembung kan. Maknanya macam ada blister tu kan, tak jadi. Saya tengok banyak testimoni anak ruam, eczema, terlampau banyak. Jadi alhamdulillah lah kita dalam sutera ni banyak membantu menyelesaikan masalah-masalah terutamanya masalah kulit pada baby yang baru-baru lahir ni, baby yang sensitif kan. Jadi banyaklah kita tengok, kalau tengok testimoni tu kita rasa macam wah bestnya dapat bantu ramai orang. Okey, ini aloe vera gel. Okey. And then kita ada Avera conditioning shampoo. Yang ini of course lah, kita sebagai shampoo apa lagi yang kita nak kalau kita buat shampoo? Of course lah, kita satu nak membersihkan kulit kepala tu lah. Kemudiannya kita nak buang minyak pada kulit, pada rambut dan juga minyak. Kita lihat, tolong. Okey. Ui, kuat ni. Okey. Okey. Dan kemudiannya untuk sebagai nak kawal kelembapan kulit kepala serta nak merapikan rambut walaupun tanpa penggunaan perapi. Bahan utama dia, kalau tengok kat sebelah tadi tu, dia of course kita pakai aloe vera extract 201. Lepas tu kita ada minyak kelapa. Minyak kelapa ni ada dua. Satunya adalah daripada apa yang dia panggil dia punya ejen buih dia, iaitu daripada Cocomedia propylbetaine yang terhasil daripada minyak kelapa. Kemudiannya kita sendiri ada pakai as a pelembap, as a perapi, dan juga dia ada vitamin E. Maknanya vitamin E tambahan ada, vitamin E dalam minyak kelapa ni pun ada, yang berfungsi untuk memelihara kesihatan kulit kepala dan menjadikan rambut lebih bersinar dan lembut selepas digunakan. Okey. Nanti kita tengoklah ada apa lagi, apa nak tambah dia punya kebaikan pun boleh. Saya tengok Avera shampoo ni sekarang kalau tengok dari segi production banyak keluar, bermakna bermakna dia punya sale agak tinggi kalau berbanding dengan tahun-tahun lepas. Jadi tahun ni ujung tahun dengan awal tahun ni banyak. Yes, betul, Avera gel berguna masa suhu panas. Jadi again sama juga, dia sangat menyejukkan kulit kepala. So targetnya selalunya untuk produk-produk Avera macam shampoo ataupun shower gel ni, dia lebih kepada orang yang aktif dan juga orang yang kulit sensitif. Selalunya orang yang aktif ni ada contoh-contohnya orang yang suka berada di luar lah, suka ada di luar, suka travel, suka main golf. Itulah antara target-target market dia. Macam masa saya terkejut. Okey. Nanti kan kita cerita lebih lanjut berkenaan dengan produk. Nanti boleh tanya macam-macam. Okey, sekarang kita tengok shower gel. Dia tu Avera Moisturizing Shower Gel. Cerita untuk mengekalkan kelembapan maksima pada kulit serta membersihkan dan merehabilitasikan kulit. Bahan utama dia apa? Again, sama juga aloe vera extract 201 dan juga dia berkaya dengan kulit tembikai, timun dan lemon. Kali ini ada lemon je dalam moisturizing shower gel untuk meningkatkan kesihatan kulit. Dan juga ada minyak tea tree sebagai antiseptik. Okey, sangat sesuai untuk kulit kulit sensitif. Sorry, ejaan pun salah. Untuk mengurangkan fragrance dia daripada yang dia panggil kita kat sini kita ada alukul. Alukul tu adalah parti daripada dia panggil daripada Avera lah yang ada bau dia kat sikit kan. Kita terpaksa juga tulis kat situ kita macam ada fragrance kan, tapi sebenarnya kita daripada extract aloe vera tu sendirilah. Okey. Sutra Avera Facial Cleanser for Women. Pencuci muka yang untuk menyeimbangkan kelembapan kulit. Yang bestnya dekat sini dia ada AHA ataupun alpha hydroxy acid.
daripada lemon yang tadi bertujuan untuk mencerahkan edge spot. Maknanya kalau ada bintik-bintik apa nama tanda-tanda bintik-bintik penuaan dia boleh lighteningkan edge spot tu tadi, menyingkirkan bintik-bintik hitam dan meminimalkan garisan-garisan halus. Boleh digunakan setiap hari, tak ada masalah, sesuai untuk semua jenis kulit, terutamanya orang yang kulit sensitif, tak ada masalah, boleh pakai. Adakah orang yang apa ada kesan conteng? Tak tahulah. Saya rasa saya tertekan something kat sini. Yelah, betul lah. Saya erase lah. Tertekan tadi Okey. Sesuai digunakan setiap hari. So tak ada masalah kalau you nak guna. Tak cantik. Sorry. Dia tak tersengaja. So kat dalam ni macam biasa masa saya cakap tadi, aloe vera dia juga bersifat untuk sebagai cleansing daripada dia punya saponin, dan juga dia bersifat antiseptik. Jadi ini adalah antara bahan-bahan yang sesuai digunakan sebagai facial cleanser. Kita tambah boleh dengan lemon, sebab kita nak bezakan dengan yang kat luar macam cakap tadi, tambah lagi dengan lemon untuk menyingkirkan ataupun mencerahkan edge spot. So edge spot ni macam contoh ada pigment kan. Kalau kalau pakai kerap, ini kita dapat banyak testimoni yang mengatakan makin lama pakai, selalunya dia kulit tu makin cerah. Jadi kadang-kadang kita ni tak perasan tau. Tak perasan yang kulit kita makin cerah. Jangan saya lah, saya ni macam mana buat pun dia takkan cerah-cerah lah. Okay, so siapa tu? Jaga Cik Salma ikan masak. Okay, so sangat sesuai digunakan setiap hari, dan yang mana tadi saya dah lupa. Dan juga sesuai untuk semua jenis kulit, tak ada masalah kalau nak guna. Okay, last slide. Last slide. Sutra Aloe Vera Facial Cleanser for Men. Mencuci muka untuk menyebabkan kelembapan kulit. Sama je, benda yang sama daripada yang wanita tadi, kecuali aloe vera gel ni dia ada microbeads yang berkesan dalam menyingkirkan kekotoran. Natural microbead dia bukan ada beads beads tu macam walnut beads apa semua, tapi kali ni kita pakai microbeads, lebih halus. Maknanya kalau pakai you kadang macam tak terasa sakit dia, tak ada biasa biji-biji tu sangat, tetapi sangat efektif untuk menyingkirkan kekotoran dan lebihan minyak yang terdapat pada kulit, sekaligus menjagakan kulit wajah. That's why kalau you all pakai, that's why sekarang banyak permintaan, banyak orang duk tanya-tanya pasal facial cleanser ni. Jadi kalau untuk men, ada juga perempuan yang gunakan untuk men, yang gunakan facial cleanser men ni sebab dia sangat aktif, kulit dia berminyak kan, selalu berpeluh, jadi dia pakai yang lelaki punya facial cleanser men. Macam biasa, again sesuai untuk digunakan setiap hari. Sesuai untuk semua jenis kulit. It depend, men punya ni sebab dia ada microbeads je. Adeline, dia ada microbeads. So apabila ada microbead tu dia sangat, dia microbead dia macam scrub lah. Cuma dia scrub dia tak terasa sangat. Tapi again bila you all sapu kat kulit tu, dia boleh menyingkirkan segala you punya impurities lah kat kulit, kekotoran apa semua. Dan automatically juga minyak yang banyak tu yang terhasil daripada over excess of your minyak tu tadi, dia akan buangkanlah. So muka nampak lebih berseri-seri lah. Tekstur dia lembut. So saya nak minta maaf sekali lagi pasal kelewatan. Jangan kecam, jangan marah. Sebab saya hari tu kita nak tukar botol ada problem dekat botol, kita nak tukar pakai tube. Dan bila kita nak buat tube, ada masalah pula dekat label. Bila kita dah tampal label dia terbuka. Jadi sekarang kita dah dapat dah. InsyaAllah semua dah settle. InsyaAllah minggu depan atau minggu satu lagi tu dah ada di pasaran lah. Dah boleh keluar. Anak umur 12 tahun boleh guna? Boleh, tak ada masalah. Ini tak ada masalah nak pakai. Tak ada. Ada juga orang yang guna buat mandi. Saya pun tak faham juga kenapa dia pakai ni untuk buat mandi padahal kita ada shower gel. Tapi dia kata senang untuk anak-anak dia. Saya ramai anak-anak remaja yang berada di asrama, mak bapaknya belikan. Ini banyak. Ini saya sendiri dah tengok dia punya order tu. Kadang-kadang ada yang tanya untuk anak asrama, untuk ni. So banyak yang gunakan ni. So, alhamdulillah lah. Disebabkan aloe vera gel ni dia punya kesan dia
dan dia punya keluar penggunaannya kepada orang yang kulit sensitif terhadap sabun apa semua tu banget bagus. Tu boleh gunakan aloe vera gel ni. Ada soalan sebelum kita akhirinya? Yes, shower gel tu pun bagus untuk mereka yang ada masalah kulit. Bekas jerawat boleh hilang tak? Boleh, tapi ambil masa, depend. Ada juga orang yang pakai aloe vera gel, dia boleh hilangkan dia punya chicken pox. Tapi agak ambil masa lah. Kalau yang baru-baru punya chicken pox, licin sekejap. Tapi kalau yang dah lama tu dah ambil masa sikit lah. Anak-anak saya 3 orang. Guna asrama. Alhamdulillah guna aloe vera facial cleanser. Okay. Kita tengok, kita straight kan lepas ni kau boleh tanya. Kita tengok testimoni kat sini. Sorry, testimoni kat sini banyak yang mostly is aloe vera gel lah. Mostly aloe vera gel. Kalau tengok kat sini, anak ni happy mother with Sutra Avera. So kita yang buat ni pun rasa bestnya kan. Alhamdulillah semua nak share. Dah seminggu dah kecil ni naik rashes kat muka dia kan. So saya sapu dengan aloe vera gel. Hari Khamis pakai, hari Selasa dah clear. Ini aloe vera gel botol lama kenapa ada siapa yang conteng? Patut comot tak patang buta sebarang. Eczema boleh membantu. Okey kan kita tengok dia punya testimoni ni, tengok Ni ada seorang lagi ni, saya ni sekecil menanggung sengsara kegatalan. Ini adalah botol yang first kali. Asal ada banyak tanda ni. Siapa yang conteng? Kalau tengok kat sini, sebelum dan selepas tu tengok budak tu macam mana dah. Tua dah, yes. Daripada, saya rasa budak ni pun dah sekolah menengah kot. Daripada 2016, sekarang dah 2021, 5 tahun, yes. 2014, 2014. Tua dah, yes. Ya, betul, 2014. Mahal 2014 kita keluarkan. Masa ni kita jual berapa ribu botol? 4,000 botol aloe vera gel ni. Kita jual banyak. Bawa je habis sekejap je kita jual habis. Alhamdulillah. Okey. Ini yang seorang budak ni dia terukkan muka dia tu kan. Ni pun sama, luka. Cuba tengok yang luka ni menggunakan aloe vera 7/9, 19/9, magic kan. Boleh call tu siapa pendosa tu. Tak saya cuba tanya dia macam mana apa dia panggil kesan duka tadi dia boleh hilang dalam berapa minggu tu? Berapa hari? 12 hari kan? 13 hari lah. 7/9 hingga 19/9. Tu sangat kuat macam saya cakap tadi, glukomanan dia tu, polisakarida tadi sangat membantu dalam mengatasi masalah luka. Okey. Jual di Mesir betul? iPhone tu Cik Tom ke? Siapa user ni? Saya tak tahu siapa. Berepuk guys. iPhone siapa? Okey, yang sebelah tu budak comel tu tengok. Allah, hai muka dia penuh dengan ruam kan. Jadi apabila dia pakai aloe vera gel ni, tengok. Cuba tengok kan. Ceria budak tu Ini yang kita rasa best jadi kita jual ni. Ni pun sama, tengok day 1, day 2. Terima kasih sebagai Avera, kulit baby dah cantik hari je. Cuba tengok yang sebelah tu. Ini yang baru saya rasa ni. Siapa punya gambar ni, saya ingat Adam Wawa apa, saya tak ingat nama dia. Okey, yang pertama tu pun berkurangan, dia merawat masalah eczema, betul doktor. Dia daripada lebih teruk kan. Siapa punya ni? Okey. Ni pun sama. Ni sebab luka juga. 1 jam pertama, 2 jam pertama, 3 jam pertama. Kan? 1 hari, 2 hari tengok sapu dia cepat sangat hilang. Yang terbaru tu, ini kawan saya sendiri. Kawan saya sendiri dia kena apa nama cakar kucing kan. Tengok ni kawan saya tu, dia my complimentary goes to you, such a good product. So alhamdulillah sekejap dia anak dia dah baik menggunakan aloe vera. Tengok dia tuang aloe vera tu sebab dia akan sentiasa ada aloe vera dekat rumah ni. Jadi aloe vera ni kalau boleh make sure that kita ada sebotol dekat rumah. Sebotol kan.
Tapi selalu sebotol tak cukup. Jadi kita boleh buat kempen satu botol. Buat balik. Dulu kita ada buat kempen satu rumah satu Avera. Why not kita buat balik sekarang kan? Buatlah kempen. Dah boleh buat kot. Satu botol, satu Avera, satu Avera gel, satu rumah. Itulah. Cuba buat kempen tu balik. Satu rumah, satu Avera. Musim panas bagus. Sekarang dah masuk bulan 3, matahari dah dekat Khatulistiwa. So sangat panas. Kan? Tunggu nak sampai bulan 6, lambat lagi, sorry 3 bulan. Kan? Bila matahari dah gerak ke utara nanti, then kita akan okey lah. So sekarang musim panas, musim terbaik untuk jual aloe vera. Kesemua saja, bukan aloe vera gel saja. Maknanya sekarang orang nak mandi, nak gunakan, nak sejukkan kulit kepala, nak sejukkan badan, boleh pakai aloe vera gel, boleh pakai shower gel, boleh pakai shampoo. Okay, sorry. And then ni untuk kulit tumit tadi. Ni tumit tadi kan. Macam mana before dan after dia, boleh pakai tu. And then okay Haris, okay, faham, tak apa. Thank you. And then kita ada apa nama dia panggil, ni budak ni kenapa ada kudis dan kurap, so pun boleh hilang juga, alhamdulillah kan. Dari bulan 9 dia kena baru terfikir nak cari aloe vera, so alhamdulillah sekejap saja dah baik. Okey, ni yang terakhir. Ni untuk eczema, eczema ni banyak sangat. Aloe vera ni king, ni king, versi king yang jual ni. So lebih teruk daripada ni pun sama juga. Ni daripada Aisyah Icha ni tadi, daripada customer Go Mami kan. Dia pun sama juga, semua berkenaan dengan eczema. Yang sebelah tu pun sama, sangat beli kurap naik kat muka, so boleh pakai juga. So apa yang saja masalah kulit, alhamdulillah boleh. Eczema, ruam, macam ni dia kata kudis, kurap, luka, sunburn, kena minyak panas, blister, boleh. Okay, then okay, itu sahaja daripada saya. Ini tadi ada log ni daripada Leh pula, di tempat recommend daripada Lan yang menggunakan aloe vera gel. So yang semua dah guna look Lan dengan Leh dah pakai, so you all bila lagi nak pakai Sutra aloe vera, Okay.